Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat sama-sama pada malam ini meneruskan pengajian kita walaupun dalam musim cuti. Jadi kuranglah sikit kita punya kehadiran ni. Cikgu-cikgu cutilah kan. Kami dekat sekolah agama tak cuti hari ni sekolah. Dan hari Jumaat ni sedang menunggu jawapan permohonan cuti peristiwa. Maksudnya kalau tak lulus cuti peristiwa, hari Jumaat ni sekolah agama kena sekolah. Baik, ada pun sekolah yang di bawah kementerian cuti bermula pada hari ini. Piah. Baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita. Masih lagi kita berada dalam bab solat Jumaat. Pada minggu lepas kita membicarakan berkaitan dengan syarat-syarat sah salat Jumaat, di mana ianya mempunyai 4 perkara. Yang pertama, syarat sah Jumaat ini ialah ia mesti dilaksanakan di kawasan yang mempunyai penempatan penduduk. Maka ia tak boleh dilaksanakan di kawasan yang tidak ada penempatan penduduk, seperti di tengah padang pasir, ataupun kalau kita ni kat dalam hutan lah, jauh daripada orang. Kemudian yang kedua, bilangan jemaahnya mestilah 40 orang lelaki yang cukup syarat. Dan yang ketiga, ianya mestilah dilaksanakan dalam waktu solat zuhur. Maka ianya tak boleh diqadha dalam waktu solat lain. Dan yang keempat, pada asalnya Jumaat ini hanya didirikan satu Jumaat sahaja dalam setiap tempat. Tetapi jika di sana ada keperluan mendirikan Jumaat, beberapa Jumaat, beberapa jemaah, beberapa masjid mendirikan solat Jumaat, kemungkinan kerana penduduknya yang padat, penduduk yang ramai, maka ianya dibenarkan. Jadi pada asal hukumnya hanya satu solat Jumaat sahaja dilaksanakan dalam satu-satu tempat. Baik. Jadi sekiranya tidak ada keperluan untuk untuk melaksanakan Jumaat yang berbilang-bilang, tetapi dibuat juga, sepatutnya cukup dengan satu tempat saja buat Jumaat, tapi dia buat juga 2-3 tempat, maka sesiapa yang ataupun tempat mana yang bersolat dulu, maka dialah yang dikira Jumaat yang sah. Adapun tempat-tempat lain yang terkemudian, maka mereka perlu melaksanakan sembahyang zuhur. Baik. Maka itu kita bincang pada minggu lepas. Baik, pada minggu ini kita akan tengok satu lagi berkaitan dengan solat Jumaat ini, iaitu rukun-rukun Jumaat. Rukun-rukun Jumaat.
Rukun Jumaat ini dari dua perkara sahaja, ya, iaitu khutbah dan solat. Dua saja, ya, khutbah dan solat, ya. Kemudian kita akan tengok perincian, ya, khutbah dan juga perincian solat Jumaat. Baik. Maka berkata sidang pengarang kitab Fiqh Manhaji ini, rukun Jumaat terdiri daripada dua. Kedua-duanya menjadi asas rukun Islam yang agung. Pertama, rukun yang pertama adalah dua khutbah. Okey, dua khutbah. Baik. Jadi tidak dinama ataupun tidak sah, ya, solat Jumaat itu, sembahyang Jumaat itu, jika tanpa khutbah, ya. Azan buat macam sembahyang Zuhur, tapi sembahyang Zuhur yang dikasarkan 2 rakaat tanpa khutbah, maka itu tidak sah. Dia mesti ada 2 khutbah. Satu khutbah saja, naik mimbar, imam naik mimbar, ceramah, ya, kemudian turun sembahyang tanpa khutbah yang kedua, maka sama juga, ya, sembahyang tu tidak sah. Baik. Kedua-duanya mempunyai beberapa syarat seperti berikut. Jadi dua khutbah Jumaat ni dia ada syarat dia. Khutbah itu mesti dilaksanakan menepati syarat. Jika tidak, dia tidak sah. Bila khutbah tidak sah, maka Jumaat pun tidak sah. Baik. Yang pertama, syarat yang pertama, khutbah, ketika membaca khutbah, khatib hendaklah berdiri jika mampu. Ya, jika mampu. Dia sama macam solat. Ya, jika khatib tu mampu berdiri, maka dia kena berdiri dalam menyampaikan khutbah. Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk macam bagi kuliah begini, maka khutbah tidak sah. Adapun jika khatib itu tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh berkhutbah dalam keadaan duduk. Dia sama macam solat, tak mampu berdiri, duduk. Dan jika khatib itu tak mampu untuk duduk, dia boleh berkhutbah dalam keadaan baring, ya, berbaring. Boleh, ya. Tetapi jika keadaan telah begitu, maka seeloknya dia digantikan dengan orang lain lah. Baik. Tapi kalau dah tak ada sangat khatib, orang lain ketau belaka nak naik mimbar, ya, naik ke bawah sebab ketau, maka dia seorang je yang boleh, maka itulah dia punya keadaan. Ya, dia tak mampu berdiri, maka dia duduk, dan kalau dia tak mampu untuk duduk, maka dia berbaring. Samalah macam keadaan solat orang-orang yang tidak mampu. Baik. Jadi orang tak mampu solat berdiri, dia solat duduk. Kalau dia tak mampu solat duduk, maka dia solat berbaring. Okey, jadi yang pertama, syarat yang pertama bagi khutbah ialah khatib mesti berdiri jika dia mampu. Di antara kedua-dua khutbah tersebut hendaklah diselangi dengan duduk. Duduk antara dua khutbah tu syarat sah. Tak silap saya 3-4 tahun lepas ada satu kes, satu masalah. Tak silap saya dekat Pulau Pinang rasanya. Dekat Pulau Pinang, di mana Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang telah mengeluarkan pandangan ataupun fatwa bahawa salah satu masjid dekat Pulau Pinang tu, jemaah yang bersolat Jumaat, ya, di masjid itu perlu qadha dengan sembahyang zuhur. Kerana apa? Kerana ada laporan menyebut bahawasanya khatib Jumaat tu, khatib jemputan pada hari Jumaat itu, dia tak duduk antara dua khutbah. Dia tak duduk antara dua khutbah. Ya. Maknanya selepas khutbah yang pertama, dia berdiri, tak duduk, dan terus memulakan khutbah yang kedua. Ya. Maka itu adalah menyalahi syarat sah khutbah. Maka Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, dia keluarkan fatwa bahawasanya mereka-mereka yang bersolat zuhur di masjid tersebut, mereka-mereka yang bersolat Jumaat di masjid tersebut perlu menggantikannya dengan sembahyang zuhur, kerana Jumaat itu tidak sah. Ya.
Maka itu pentinglah, ya. Nak jadi khatib ni kena tahu juga fiqh, ya. Baik. Walaupun sebenarnya tuan-tuan, bila kita baca balik, duduk antara khutbah itu dia sebenarnya khilaf, ya. Jumhur ulama daripada kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali mengatakan duduk antara dua khutbah tu adalah syarat. Duduk antara dua khutbah itu adalah merupakan syarat sah khutbah. Adapun dalam mazhab Hanafi dia tidak syarat. Kerana ada di sana riwayat yang menyebut bahawasanya Sayyidina Ali pernah berkhutbah dan dia tak duduk. Sayyidina Ali pernah berkhutbah dan dia tidak duduk antara dua khutbah tu, ya. Dia tak duduk antara dua khutbah. Di sana ada riwayat yang menyebut sedemikian. Ya. Di sana ada riwayat yang menyebut bahawasanya Sayyidina Ali tidak duduk, ya, di antara dua khutbah. Baik. Maka dari sudut jumhur dan yang mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka imam mesti duduk, ya, antara dua khutbah. Ia sebagai pemisah. Ia sebagai pemisah antara dua khutbah. Jadi kalau tak duduk, dia jadi macam satu khutbah, ya. Dia tidak ada pemisah. Sepatutnya antara dua khutbah tu dia mempunyai pemisah, perlu dipisahkan. Dipisahkan dengan apa? Dengan duduk, ya. Maka jumhur fuqaha mengatakan duduk itu adalah syarat sah khutbah. Adapun mazhab yang mengatakan ia bukan syarat, sunat saja duduk, ya, tetapi mereka tetap mengatakan khatib perlu diam seketika, walaupun tak duduk tapi kena diam. Diam menandakan bahawasanya itu adalah pemisah antara dua khutbah. Baik. Maka itu sedikit perbahasan, tapi kita yang mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka duduk adalah salah satu daripada syarat sah untuk khutbah. Duduk antara dua khutbah. Jadi kalau imam tak duduk, khatib tak duduk, maka khutbah tu tak sah. Bila khutbah tidak sah, maka Jumaat juga tidak sah. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu khutbataini yajlisu bainahuma wa kana yakhtubu qa'iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah. Dengan dua khutbah diselangi dengan duduk di antara kedua-duanya, dan baginda berkhutbah dalam keadaan berdiri, ya. Maka di dalam hadis tu dah sebut semua perkara dah, ya. Nabi berkhutbah dengan dua khutbah, Nabi duduk di antara dua khutbah, dan Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maka di situ jelas. Baik. Hadis seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'alun. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan berdiri semula seperti yang kamu lakukan sekarang. Iaitu yang Ibnu Umar katakan kepada generasi dia lah, bahawasanya apa yang kamu buat sekarang ni, kamu berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian kamu duduk selang antara dua khutbah, kemudian kamu berdiri balik untuk khutbah yang kedua, maka itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
berkaitan dengan duduk tadi, saya silap sebut, terbalik. Duduk antara dua khutbah ni dalam mazhab jumhur, kecuali Syafi'i. Dalam mazhab jumhur, duduk antara dua khutbah ni adalah sunat. Dalam mazhab jumhur. Dalam mazhab Syafi'i sahaja, pada pandangan yang muktamad, duduk antara dua khutbah adalah syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah. Baik, dia terbalik. Jadi yang jumhur, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mereka berdalilkan satu riwayat daripada Abu Ishaq mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali, dia kata, aku melihat Sayyidina Ali berkhutbah di atas mimbar dan dia tidak duduk sehinggalah dia selesai. Maka jumhur, tiga mazhab mengatakan duduk tu sunat. Adapun dalam mazhab kita yang muktamad, pegangan yang menjadi pegangan mazhab adalah duduk itu syarat sah khutbah. Baik. Jadi atas dasar itulah yang saya sebut tadi, kes yang kat Pulau Pinang tu, maka Jabatan Mufti mengeluarkan fatwa mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Maka mereka yang sembahyang kat situ kena ulang balik dia punya menggantikan sembahyang Jumaat itu dengan sembahyang Zuhur. Baik, itu syarat yang pertama, tuan-tuan. Syarat yang pertama, khutbah dibaca ataupun khatib mesti berdiri ketika berkhutbah jika mampu, dan diselangi dengan duduk antara dua khutbah sebagaimana dalam riwayat yang kita baca tadi. Baik. Yang kedua, khutbah tidak dikemudiakan daripada solat Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat dia tidak seperti sembahyang sunat hari raya ataupun sembahyang sunat gerhana. Jadi sembahyang sunat hari raya dengan sembahyang sunat gerhana, khutbah dilaksanakan selepas solat. Selepas solat. Adapun untuk Jumaat, ianya mestilah dilaksanakan sebelum Jumaat. Baik. Sebelum solat. Bukan sebelum Jumaat, sebelum solat. Hal ini kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diketahui daripada beberapa hadis tentang solat Jumaat secara ijma' ulama. Tidak ada khilaf, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan boleh khutbah lepas sembahyang. Sembahyang dulu baru khutbah, tak ada. Semuanya berijma', bersepakat mengatakan khutbah Jumaat ialah sebelum sembahyang Jumaat. Baik. Yang ketiga, khatib, ini khusus bagi khatib, khatib hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar serta najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan dan tempatnya. Khatib juga hendaklah menutup aurat. Jadi yang kita baca tadi tu, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, tidak ataupun suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada badan, pada tempatnya, dan khatib juga mestilah menutup aurat. Maka perkara-perkara tadi itu adalah perkara-perkara yang kita dah belajar itu dalam syarat sah salat. Syarat sah salat. Maka bagi seorang khatib, sebagaimana syarat sah salat mesti disempurnakan untuk bersolat, maka macam itulah ketika mana dia hendak berkhutbah, dia mesti dalam keadaan berwuduk. Kalau tidak berwuduk, maka khutbah tidak sah. Tengah-tengah khutbah ataupun habis khutbah baru teringat, tak ambil wuduk lagi, maka kena ambil wuduk dan ulang balik khutbah tu. Lambatlah habis jemaah. Baik, kena ulang balik sebab khutbah tadi tu tidak sah. Baik. Maka sebagaimana perkara-perkara yang dituntut dalam syarat sah salat, maka begitulah yang dituntut kepada khatib. Baik. Syarat ini kerana khutbah itu adalah sama seperti salat. Malah dua khutbah tersebut adalah sebagai ganti 2 rakaat daripada salat zuhur. Maka disyaratkan bagi khutbah sebagaimana yang disyaratkan kepada salat seperti suci dan sebagainya.
Sebab dia ganti kepada 2 solat zuhur. Maka khatib itu seolah-olah ketika mana dia membaca khutbah, seolah-olah dia berada dalam solat. Yang syarat ni dia khas untuk khatib je. Adapun hadirin, orang yang menghadiri sembahyang Jumaat tu, maka dia tidak disyaratkan untuk berwuduk ketika mendengar khutbah. Tidak, kalau dia tak ada wuduk pun, orang ramai ambil wuduk beratur, maka tak ada masalah, dia duduk dulu dengar khutbah. Dan tidak habis khutbah, orang nak qamat, dia pergi ambil wuduk dan solat, tidak ada masalah. Jadi syarat-syarat ini adalah untuk khatib sahaja. Baik. Yang keempat, rukun-rukun khutbah hendaklah dibaca dalam bahasa Arab. Rukun khutbah, sekejap lagi kita akan jumpa. Rukun khutbah dia ada 5. Puji Allah dalam kedua-dua rakaat. Yang kedua, bersalawat ke atas Nabi dalam kedua-dua rakaat. Yang ketiga, berwasiat dengan taqwa dengan menyebut ittaqullah, ataupun ati'ullah, dalam kedua-dua khutbah. Yang keempat, berdoa untuk orang-orang membaca ayat Quran, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu daripada 2 khutbah, sama ada nak baca khutbah pertama ataupun baca khutbah kedua. Dan yang kelima, berdoa untuk orang-orang Islam dalam khutbah yang kedua. Maka ini 5 rukun khutbah, dan rukun ini mesti dibaca dalam bahasa Arab. Jadi kita ni tuan-tuan, khatib-khatib yang ada ni, kebanyakan kita membaca teks daripada Jabatan Mufti. Maka dia orang dah siap belaka dah. Maka tak payah fikirlah kan, betul ke tak khutbah ni, ikut syarat ke tak ni. Maka semuanya dah siap. Kalau kita baca sebagaimana yang dia bagi kat kita tu, maka lengkap semua dah. Semuanya menepati syarat. Baik. Jadi rukun-rukun ini mestilah dibaca dalam bahasa Arab. Memuji Allah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dia sebenarnya alhamdulillah pun itu dah dikira sebagai memuji Allah, sudah memadai. Baik, kemudian jika berselawat, mesti berselawat ke atas Nabi dengan menyebut nama Nabi, ataupun menyebut pangkat Nabi sebagai Nabi. Wassalatu wassalamu ala Nabi, ataupun wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ataupun wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, gitu. Tak boleh sekadar menggunakan kata ganti nama. Dalam bahasa ada panggil dhamir, wassalatu wassalamu alaihi sebagai contoh, alaihi, ke atasnya. Maka dalam selawat itu mesti disebut dengan jelas nama Nabi ataupun pangkat Nabi itu, Nabi ataupun Rasul. Baik. Jadi semua tu dalam bahasa Arab, berwasiat dengan taqwa, kita sebut ittaqullah, Kemudian membaca ayat Quran, bukan membaca terjemahan ayat Quran saja, tidak memadai, mesti ada sepotong ayat Quran yang dibaca. Baik. Kemudian berdoa untuk orang Islam, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Itu sudah pun memadai. Maka rukun-rukun tadi tu mestilah disebut, dilafazkan dalam bahasa Arab. Adapun yang lain tu ikut bahasa setempat. Baik. Khatib hendaklah menyampaikan semua rukun khutbah dalam bahasa Arab, walaupun ia tidak difahami oleh para jemaah. Rukun khutbah saja. Sekiranya tidak ada orang yang tahu berbahasa Arab, sedangkan ada masa mempelajarinya, maka semua jemaah tersebut berdosa dan tidak boleh mendirikan Jumaat, tetapi hendaklah mendirikan solat zuhur. Tak ada seorang pun yang pandai sebut dalam bahasa Arab alhamdulillah sebagai contohlah. Tak ada seorang pun daripada jemaah yang hadir tu boleh berselawat ke atas Nabi dalam bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh. Dalam bahasa Melayu boleh. Dalam keadaan ada masa untuk belajar tu boleh. Sebab zuhur kan panjang masa, dan kok sejam belajar
rukun khutbah, belajar sebut rukun khutbah dalam bahasa Arab, tapi tak ada orang yang nak ke depan, maka semua jemaah tu berdosa, sebab dia fardu kifayah, berdosa, dan tak boleh buat sembahyang Jumaat lah, kena buat sembahyang Zuhur. Maka itu macam tak ada lah, payah nak jumpa tempat kita, baik. Semua orang pandailah sebut Alhamdulillah, pandai, sebab Fatihah kan wajib, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu pun sudah memadai. Baik. Sekiranya kesempatan mempelajari bahasa Arab tidak ada, maka rukun-rukun khutbah itu hendaklah diterjemahkan kepada sebarang bahasa yang sesuai, dan solat Jumaat itu dikira sah. Tapi kalau tak ada masa untuk belajar, maknanya sebagai contoh, dah di akhir waktu dah, ada masa lagi setengah jam je waktu Zuhur ni untuk buat sembahyang Jumaat, tak ada masa dah nak ajar, maka teruskan sajalah rukun-rukun itu dalam bahasa Melayu, dan Jumaat itu dikira sah, dimaafkan. Baik. Syarat yang kelima, berturut-turut antara rukun-rukun khutbah yang pertama dan yang kedua, dan antara khutbah kedua dengan solat Jumaat. Baik. Jika berhenti lama pada pandangan umum antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, atau antara dua khutbah dengan solat Jumaat, maka khutbah tersebut adalah tidak sah. Sekiranya boleh diulangi khutbah itu semula, maka wajib diulangi, dan jika tidak, hendaklah diteruskan dengan solat Zuhur. Jadi syarat yang kelima ni untuk khutbah, dia mesti muwalat. Muwalat maknanya berturut-turut. Khutbah yang pertama, lepas khutbah yang pertama duduk sekejap, kemudian terus dengan khutbah yang kedua. Lepas khutbah yang kedua, qamat dan terus sembahyang. Maknanya tidak ada pemisah antara tiga perkara tu, antara khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, dan juga solat. Tapi kalau ada pemisah, ada waktu pemisah yang dianggap pada pandangan umum lama, kita katalah mungkin lama, 20 minit ke setengah jam tu kita mungkin lama, maka jika ada pemisah, contohnya lepas khutbah, khatib pergi bersembang dulu, kebetulan ada orang besar datang, sembang, tak sedar, maka tak sah, kena ulang balik semula. Ulang balik semula khutbah, naik balik atas mimbar tu, khutbah balik. Maka sebab apa? Sebab tidak ada muwalat. Samalah antara dua khutbah. Habis khutbah pertama, maka ada masa yang panjang antara khutbah pertama dan khutbah kedua, yang khatib tak bangun untuk khutbah yang kedua. Duk leka jawab telefon ke apa semua, panjang ada hal tu. Kemudian baru nak mula khutbah yang kedua. Maka khutbah itu tidak sah, maka dia perlu ulang balik semula. Kalau ada masa, kalau masa dah suntuk, nak habis waktu Zuhur dah, maka dia kena buat sembahyang Zuhur saja. Baik. Jadi itu keadaan-keadaan yang mungkin tak berlaku lah, tapi kalau berlaku, ini hukum dia. Baik. Syarat yang keenam, rukun dua khutbah hendaklah didengar 40 orang jemaah yang memenuhi syarat-syarat wajib solat Jumaat. Yang 40 orang yang kita baca itu, syarat jemaah sembahyang Jumaat ni, dia bukannya orang qomat. Orang qomat tu baru cukup 40 orang, baru mari orang ke 40. Tak. Khutbah tu, masa khutbah tu, masa mula khutbah tu dah ada 40 orang. Dah ada 40 orang. Cukup dah 40 orang. Tapi kalau khutbah selesai, baru ada 35 orang. Dah qamat baru sampai 5 orang lambat. Maka tak sah. Khutbah tu tidak sah. Jadi syarat dia mestilah khutbah, dua-dua khutbah itu mestilah didengari oleh 40 orang jemaah lelaki yang cukup syarat. Ataupun ada 30 orang mustautin dan 10 orang musafir, maka tak cukup.
Sebab orang yang bermusafir, mereka tidak wajib sembahyang Jumaat. Ya, mereka tak wajib sembahyang Jumaat. Maka sama juga khutbah tidak sah. Maka dia mestilah didengari oleh 40 orang yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Baik. Maka itu beberapa syarat sah khutbah. Jadi bila khutbah itu dilaksanakan mengikut syarat-syarat yang kita baca tadi, maka sahlah dia punya khutbah. Baik. Kemudian kita tengok pula berkaitan dengan rukun dua khutbah tersebut. Okey, baik. Yang saya sebut tadi 5 secara ringkas. Kita baca yang ni. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan sebarang lafaz. Lafaz puji Allah. Ya, ahmadullah, ya, hamadullah, alhamdulillah. Boleh. Sebarang lafaz yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebarang lafaz. Apa-apa sahaja lafaz selawat. Ya. Lafaz selawat ni banyak. Ya. Ada lafaz yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada lafaz yang dicipta oleh orang cipta. Maka tidak ada masalah. Ya. Sebagai contoh, nak berselawat dengan selawat syifa. Selawat syifa, selawat yang tidak ada dari dalil ataupun yang tidak datang daripada Nabi, yang Nabi tak ajar. Ya. Tetapi khatib tu nak berselawat syifa. Ya. Maka tak jadi masalah. Ataupun kalau tuan-tuan perasan dalam khutbah negeri Pahang ni, ada selawat yang dipanggil selawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, ya, wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu dipanggil selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih bukanlah selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ia adalah selawat yang orang yang menciptanya, yang merekanya, ya. Tapi ia tetap selawat. Sebab apa? Sebab dia ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tidak menjadi masalah. Baik. Sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah disebut dengan jelas, seperti lafaz Nabi, Rasul atau Muhammad. Tidak memadai dengan sebutan ganti nama sebagai ganti kepada lafaz-lafaz tersebut. Macam saya sebut tadilah, dia mesti disebut nama Nabi yang jelas, Muhammad, ataupun sebut pangkat Nabi sebagai An-Nabi ataupun Ar-Rasul ataupun Rasulullah. Maka tak boleh pakai dhamir. Dhamir ni kata ganti nama, ya. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Hi itu kata ganti nama, ya. Maka tu tak boleh, ya. Maka kena sebut jelas lafaz nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, memberi nasihat supaya bertakwa kepada Allah Taala dengan menggunakan sebarang lafaz dan gaya bahasa. Ittaqullah, ati'ullah, ya. Baik. Ketiga-tiga rukun itu menjadi rukun bagi kedua-dua khutbah. Oleh itu tidak sah kedua-dua khutbah Jumaat melainkan dengan menyempurnakan rukun-rukun tersebut. Jadi memuji Allah, berselawat dan juga berwasiat dengan ketakwaan, yang ini mesti ada dalam kedua-dua khutbah. Ya, kalau tak ada salah satu, maka khutbah itu tidak sah. Baik. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran atau pada satu daripada dua khutbah. Ayat Al-Quran yang dia baca itu hendaklah boleh difahami dan jelas maknanya. Tidak memadai membaca satu ayat daripada beberapa huruf potong pada awal surah. Okey, jadi ayat Al-Quran dibaca sekurang-kurangnya satu ayat lah.
tak boleh kita baca ayat-ayat dipanggil huruf al-muqata'ah di awal surah tu. Kita baca alif lam mim sebagai satu ayat. Sebab dia tak difahami. Ya. Satu ayat difahami tak apa walaupun pendek. Ya, walaupun pendek. Qul huwallahu ahad, pendek. Ya, memadai. Adapun kaf ha ya ain sad tidak difahami daripada, memang ada satu ayat tapi ayat yang tidak difahami, maka ayat itu tidak memadai. Baik. Jadi ayat Al-Quran ini dibaca dalam salah satu daripada dua khutbah tu. Tak baca dalam khutbah yang pertama, boleh baca dalam khutbah yang kedua. Baik. Dan yang kelima, yang terakhir, mendoakan orang mukmin dalam khutbah yang kedua dengan sebarang doa. Berdoa untuk orang Islam, berdoa keampunan, berdoa kerahmatan, berdoa untuk kemenangan. Yang penting doa untuk orang Islam yang dilaksanakan dalam khutbah yang kedua. Dalam khutbah yang kedua. Baik. Maka itu saja yang menjadi rukun khutbah. Ya, jadi sekiranya tuan-tuan katakanlah tuan-tuan ditolak menjadi khatib dalam keadaan tak bersedia, dalam keadaan ketar ni, macam mana nak buat ni, maka jika ada rukun-rukun ni, maka ia telah memadai. Ya, memadai dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka dulu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian, ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang Islam, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian baca sikit ayat Quran. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tak ingat terjemahan, tak apa. Tak ingat terjemahan, tak apa. Kemudian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dah. Cukuplah. Kerana rukun ni telah lengkap. Ya. Baik. Dalam khutbah yang kedua pula sama juga ulang balik. Puji Allah, selawat Nabi dan juga berwasiat dengan ketakwaan. Kemudian doa untuk orang Islam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Cukup. Pening kepala, tak hafal pula nama sultan. Tak apa. Yang tu sunat. Digalakkan, dituntut, ya. Bukan wajib. Akhiri dengan wabillah. Tak ada masalah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada masalah. Dah sah dah khutbah. Ya, maka kalau dalam keadaan sebegitu, maka begitulah cara dia. Ya, kita melaksanakan rukun-rukun dia. Bila dah ada rukun, maka sah khutbah tersebut. Baik. Okey, tuan-tuan sekalian, habis berkaitan dengan khutbah. Baik. Dalam kitab kita, kitab fiqh manhaji ni, dia tidak sebut berkaitan dengan sunat-sunat khutbah, tapi saya sebut sikitlah, ya, secara ringkas berkaitan dengan sunat-sunat khutbah, apa yang sunat dilaksanakan oleh imam ataupun khatib ketika berkhutbah. Baik, saya sebut secara ringkas, isyak pun dah masuk. Baik, yang pertama, berkhutbah atas mimbar. Itu sunat. Ya, kalau tak ada mimbar, maka tak apalah berdiri. Macam tuan-tuan di sini tak ada mimbar kan, tak apalah. Kalau buat sembahyang raya ke, maka berdiri. Mimbar ni bukan syarat mimbar macam masjid besar, ya, tinggi, tidak. Ya, mimbar ni ada pelapik apa ke yang boleh meninggikan sikit kita pun sudah memadai. Kerana Nabi SAW pernah menggunakan batang kurma. Sebelum Nabi mempunyai mimbar, sebelum Nabi ditawarkan oleh seorang wanita, dalam cerita batang kurma yang menangis tu, Nabi letakkan batang tamar tu di luar masjid. Ketika Nabi sedang berkhutbah, terdengarlah, bukan Nabi saja dengar, sahabat-sahabat lain pun dengar tangisan.
yang akhirnya didapati datang daripada batang tamar tu kerana sedih diketepikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Maka kalau tak ada mimbar yang sebagaimana kita maka itu sudah memadai. Baik. Sudah dapat sunat berkhutbah di atas mimbar. Okey, yang kedua, memberi salam. Beri salam. Beri salam ni bagi imam khatib, ya, 2 kali yang sunatnya. Ketika masuk dalam masjid. Dia sampai masjid, dia masuk dalam masjid itu, dia beri salam kepada orang ramai. Dan juga bila kalau masjid besar, dekat orang-orang yang berada dekat mimbar tu, kawasan sah depan tu, maka dia juga sunat bagi salam. Dan yang kedua, bila mana dia naik ke atas mimbar sebelum dilaungkan azan yang kedua. Itu adalah sebagaimana yang khatib-khatib kita di masjid-masjid lakukan. Bila mereka naik atas mimbar, ya, mereka akan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian barulah dilaungkan azan. Maka itu adalah antara perkara sunat. Baik. Sunat khutbah. Jadi saya tak bacakanlah dalil-dalil dia, saya sebut secara ringkas. Semua tu ada dalil belaka, tuan-tuan, ya. Yang ketiga, perkara sunat yang ketiga adalah duduk ketika azan dilaungkan. Khatib disunatkan duduk ketika mana azan dilaungkan. Itu pun menjadi amalan khatib-khatib kita sekarang ni. Bila dia naik atas mimbar, dia bagi salam, kemudian dia akan duduk, muazzin melaungkan azan. Baik. Yang keempat, berdiri di atas mimbar. Itu ada kaitan apa yang pertama tadilah, sama aja. Berkhutbah dalam keadaan berdiri di atas mimbar. Yang kelima, al-i'timadu ala saif, ya, memegang pedang, pegang pedang, tuan-tuan, ya. Al-i'timadu ala saif, memegang pedang. Maka dia sebut kat sini, ya, bahawasanya sunat bagi seorang khatib memegang qaus. Qaus ni apa? Busur panah. Yang buat tak busur panggil kan? Busur yang duk panah tu, yang pergi tu anak panah, yang busur tu pegang busur panah, ataupun saif, pedang, ataupun asa, tongkat, ya. Dan seumpamanya pada fi yadihil yusra, pada tangan kirinya, tangan belah kiri. Itu yang disunatkan, ya, dalam kitab Al-Mu'tamad yang saya baca ni, ya. Kalau kita kat negara kita ni pegang tongkat je lah. Pegang tongkat tu pada tangan yang kiri, ya. Baik. Dan meletakkan satu lagi tangan, yakni tangan kanan pada hujung mimbar, ya. Kalau ada mimbar, tangan kanan pegang mimbar, hujung mimbar, dan tangan kiri memegang tongkat. Baik. Kerana ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Hazan. Dia berkata, aku bersama rombongan berjumpa dengan Nabi SAW, dan aku menyaksikan dan aku datang berjumpanya pada hari Jumaat, dan aku bersolat Jumaat pada hari tersebut. Maka aku melihat Nabi SAW muttaki'an ala qaus au asa. Nabi memegang qaus, busur panah, ataupun tongkat. Baik. Maka daripada situ para ulama meletakkan bahawasanya sunat. Dia jumhur ulama, tuan-tuan, jumhur ulama daripada kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan sunat memegang tongkat, ya, ataupun busur panah ataupun pedang, ya, dalam bagi khatib pada tangan kirinya ketika berkhutbah. Adapun dalam mazhab Hanafi tak sunat, ya. Mazhab Hanafi tidak sunat. Baik. Tapi di negara Arab, saya tak tahu negara Arab lain, tapi kalau dekat Syria tu memang tak ada lah, ya, syekh-syekh ataupun khatib-khatib yang pegang tongkat lah. Tangan mereka bebas, ya, tidak ada, dan tak ada tongkat pun atas mimbar tu.
Tidak sediakan, bukan tak pegang, tapi tidak disediakan tongkat pun di atas mimbar. Baik. Jadi ia adalah perkara yang sunat. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Baik. Seterusnya yang keenam adalah mengadap orang ramai lah. Sudah tentu disunatkan khatib untuk mengadap orang ramai. Dan yang ketujuh, mengangkat suara ketika berkhutbah. Baik. Bukan khutbah dengan suara yang perlahan. Baik. Seterusnya yang ke-8, memendekkan khutbah. Khutbah pendek. Sembahyang Jumaat ni dia yang sepatutnya khutbah pendek, sembahyang tu panjang. Khutbah pendek, sembahyang panjang. Itu yang sepatutnya. Jadi kita tengoklah khutbah negeri kita ni memang ringkas lah, ya. Biasanya kita tengok 20 minit tu habis dah khutbah sekali dengan sembahyang kadang-kadang, ya. Dah ringkas. Lebih-lebih lagi pada musim PKP hari tu lagi ringkas dia punya khutbah dia. Baik. Kemudian yang seterusnya, disunatkan duduk antara dua khutbah. Duduk tadi tu syarat sah khutbah. Disunatkan duduk tu nahwa suratil ikhlas, dalam tempoh membaca surah al-ikhlas. Tempoh duduk tu, tempoh duduk antara dua khutbah tu, ya, dalam tempoh membaca surah al-ikhlas. Jadi apa yang kita buat di masjid-masjid kita ni, dengan Bilalnya berdoa apa semua tu, maka itu telah pun sampai kepada tempoh membaca surah al-ikhlas. Baik. Dan imam ataupun khatib ketika duduk itu dia disunatkan membaca surah al-ikhlas secara senyap lah, bukan secara kuat, ataupun berzikir kepada Allah, ataupun berdoa dengan apa yang dia mahu. Baik. Dan yang terakhir ialah menamatkan khutbahnya dengan berkata astaghfirullah li wa lakum. Tu. Menamatkan khutbahnya dengan mengatakan astaghfirullah li wa lakum. Dan itu memang ada dalam teks khutbah yang dibaca tu. Baik. Okey, itu sunat-sunat khutbah. Jadi orang-orang ataupun mereka-mereka yang bertugas sebagai khatib, maka ini sesuatu yang perlu didalami dan perlu diketahui, perlu diketahui. Jadi kalau lepas ni orang tanya kenapa pegang tongkat, kan? Kenapa tok imam pegang tongkat masa khutbah? Maka kita dah tahulah, kerana ia adalah antara perkara yang disunatkan dalam berkhutbah, sebagaimana yang disebut dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik. Okey tuan-tuan, habis berkaitan dengan khutbah. Dan seterusnya kita akan baca berkaitan dengan rukun yang kedua, rukun Jumaat yang kedua, iaitu salat. Jadi selesailah rukun yang pertama, khutbah selesai. Rukun dia, syarat-syarat dia, dan juga perkara-perkara yang sunat dalam khutbah. Dan akan datang insya-Allah kita akan tengok pula berkaitan dengan rukun yang kedua, iaitu solat Jumaat. Baik. Jadi saya buka lah kalau tuan-tuan ada apa-apa persoalan berkaitan dengan tajuk kita. Khatib boleh menaik tak? Tak ada sebut dalam perkara yang makruh. Boleh. Cuma sekejap. Ya. Dia sebut kat sini antara perkara yang makruh bagi khatib
adalah menghentakkan pedang. Menghentak-hentakkan pedang. Kan dia pegang kayu kan, pegang tongkat tu. Kita kayu, gergang. Semangat sangat, gergang. Itu antara perkara yang makruh, ya. Kemudian antaranya lagi, masa naik mimbar tu pun sama juga. Ada masjid yang Bilal passing tongkat ke imam, ya. Ada masjid yang tongkat tu memang duduk atas lah, ya. Masjid yang Bilal passing tongkat ke imam ni, bila imam naik mimbar yang tinggi, maka makruh dia gedegang tongkat tu dalam atas tangga mimbar tu. Itu juga antara perkara yang makruh. Baik. Ya, maka tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Dia memang disebut sebagai ganti solat, ya, sebagai ganti solat, dan ianya perlu kepada syarat-syarat sah solat, tetapi dia bukan solat. Dia sama macam tawaf. Tawaf pun dia mesti sama, syarat-syarat sah solat tu mesti ada ketika tawaf, melainkan bercakap. Nabi kata boleh sembang time tawaf. Jadi samalah, boleh sembang dan tentu boleh minum air. Maka samalah bagi khutbah. Jika bagi khatib, jika suaranya dah tak keluar, perlu kepada air, mic kuat sangat tarik, ya, maka bolehlah minum air. Bukan perkara yang makruh. Pasal mendoakan orang itu, ada setengah cakap tak ada sebut amin. Ya, okey. Kita aminkan doa imam tu dalam khatib tu. Tak ada masalah. Dia mungkin orang yang sebut tak boleh amin tu, dia terkeliru antara larangan ketika khutbah disampaikan, tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Maka dia menganggap bahawasanya amin tu sama macam bercakap. Sebenarnya tidak, ya. Kita boleh berselawat bila dengar nama Nabi disebut, ya. Kita boleh selawat, tak ada masalah, ya, dalam khutbah tu. Kita boleh takbir. Kita boleh, ya. Bila kita mendengar, sebagai contoh, khatib sedang membicarakan azab, tentang azab neraka, maka kita boleh masa tu wal-iyazu billah ke apa semua, boleh, tak ada masalah, ya. Ataupun kita boleh menjawab orang yang bersin, ya, boleh, tidak ada masalah. Dan termasuklah antaranya adalah kita amin, mengucapkan amin. Bila imam berdoa, maka kita sebut amin. Maka itu tidak termasuk dalam larangan yang bercakap, kerana ia dikira zikrullah, zikir kepada Allah. Baik, maka tak ada masalah. Cuma mungkin ada isu berkaitan dengan angkat tangan. Angkat tangan. Nak angkat tangan ke tak nak angkat tangan? Okay, masa doa tu. Baik. Maka yang jelasnya adalah dia imam tak mengangkat tangan. Ya, imam tak mengangkat tangan kerana berlaku pada zaman sahabat, di mana seorang khatib berkhutbah dan bila akhir khutbah berdoa, maka dia mengangkat tangan. Maka sahabat yang melihat itu menegur, ya, kerana dia menyebut bahawa Nabi SAW tidak berbuat sedemikian. Maka dari itu jelas bahawa Nabi masa khutbah tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun bagi pendengar, ya, jemaah yang hadir mendengar, maka tidak ada nas yang jelas melarang, ya, melarang. Maka terpulanglah, ya, boleh, sebab mengangkat tangan ketika berdoa ni sunat, ya. Maka di situ adalah tempat doa. Maka bila bagi makmum, bagi pendengar tidak ada nas yang melarangnya, maka
bila dia selesa mengangkat tangan, maka dia angkat. Kalau dia tidak angkat tangan pun tidak mengapa. Jangan kita golongan yang angkat tangan, maka kita pun mengeji orang tak angkat tangan. Kita kata, tengok berlagak berdoa pun tak angkat tangan, ya. Kalau kita pula dalam golongan orang yang tak angkat tangan, kita pula mencela orang yang angkat tangan. Tengok tu bid'ah. Baik, maka terpulang. Yang tu. Adapun bagi imam itu jelas. Tidak mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah. Bagi makmum, maka perkara itu perkara yang luas, tidak perlu diperbalahkan. Okey. Setengah tu kan dia ada bila baca. Setengah tu dia tak baca dia senyap. Okey. Sebenarnya memang tak ada. Memang tak ada doa. Antara dua khutbah, ya. Bagi saya lah, antara dua khutbah ni disebut antara waktu yang sa'atul ijabah, waktu yang mustajab doa, ya. Maka kalau ikut daripada amalan Nabi, memang tak adalah doa tu antara dua khutbah tu, ya. Dan bagi saya peribadi, antara dua khutbah tu sepatutnya kita masing-masing berdoa. Kita masing-masing berdoa, sebab itu adalah sa'ah al-ijabah. Antara waktu yang disangkakan sebagai sa'ah al-ijabah, waktu mustajab doa, ya. Maka kita sepatutnya masing-masing masa itulah berdoa, minta hajat dengan Allah Ta'ala, hajat-hajat penting masa itulah. Kerana berkemungkinan besar waktu itu adalah waktu yang mustajab doa. Tapi ada pun yang kita buat sekarang ni lah. Sebab ada, tak silap saya, ada negeri yang tak buat. Tak silap Selangor, saya di Selangor lah. Rasanya dia tak doa antara dua khutbah tu di Selangor. Saya banyak kali juga lah sembahyang kat Selangor tu, tak ada dulu. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Jadi saya pun secara peribadi yang saya buatlah masa Bilal tu berdoa, maka saya tak aminkan doa dia, kita angkat tangan lah, tapi kita masa tu kita doa kita lah. Kita ada hajat kita, maka masa itulah kita doakan. Baik. Itu amalan negeri lah, amalan ikut negeri. Di Pahang ni tak pernah lagi lah saya jumpa yang tempat yang tak berdoa antara dua. Tapi dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Minggu seterusnya insya-Allah kita bincangkan pula berkaitan dengan solat Jumaat insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi pada minggu seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.